Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita hari ini. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB berperanan penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat di kawasan luar bandar. Menterinya Datuk Seri Mat Zee Khalid berkata, untuk mencapainya terdapat 3 perkara utama yang perlu diberikan perhatian, antaranya prasarana, pendidikan dan sosioekonomi. Kesejahteraan rakyat itu boleh dibahagikan kepada 3 perkara. Yang pertama, yang berkaitan dengan prasarana rakyat, kemudahan infrastruktur rakyat. Keduanya adalah yang bersangkut dengan pendidikan, bersangkut dengan pelajaran. Yang ketiga datanglah hari ini, yang berkaitan dengan sosioekonomi dan keusahawanan. Beliau berucap merasmikan penangguhan mini karnival usahawan desa KUD Limbang 2022 di Kompleks Sukan Limbang pada Ahad. Mengulas lanjut, Datuk Seri Mat Zee mengucapkan tahniah dan syabas kepada rakyat di Limbang yang telah menjayakan mini karnival tersebut sehingga berjaya mengutip jualan lebih RM400,000. Dan untuk KUD ni, hari ini saya dipahamkan jualan daripada pertamanya lebih kurang 30,000 pengunjung dalam masa 3 hari ini berkunjung ke gerai-gerai, kedai-kedai, dan jualan kutipannya lebih daripada RM400,000. Dan sepanjang 2 hari ini dan kariban ini berlangsung, ada business matching, mencecah hampir RM1.1 juta. Syabas, saya ucapkan dan tanya kepada penganjur. Dalam pada itu, kepintaran Premier Sarawak yang membahagikan negeri ini kepada beberapa wilayah dalam proses pembangunan sangat diyakini keberkesanannya. Menurut Datuk Seri Mat Zee Khalid lagi, KPLB tidak akan membuat programnya sendiri tetapi akan membuat program yang telah disusun Kerajaan Sarawak. Tapi kami akan membuat program itu ikut apa yang telah disusun di negeri Sarawak. Jadi masuk saja dalam itu, jalan ini di mana? Okey, ini jalan sudah dibikin. Ini dibikin oleh kerajaan negeri. Sambungannya ada lagi 25 km. Okey, Menteri Luar Bandar, kamu ambil yang 25 km. Kita ikut yang itu. Jadi susunan itu lebih baik dan kaedah itu adalah kaedah yang terbaik, sambungan antara kolaborasi antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Sarawak akan memastikan setiap masyarakat di kawasan luar bandar di negeri ini termasuk di daerah Limbang dibantu dalam perniagaan sekaligus meningkatkan sosioekonomi. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, ia termasuk menyediakan premis-premis perniagaan. Untuk meningkatkan lagi bidang keusahaan, kita membantu untuk mewujudkan premis-premis. Ya. Misalnya di Limbang ini, kita rancang untuk melaksanakan estate perindustrian di Limbang. Malahan kita juga akan laksanakan di beberapa tempat anjung usahawan yang akan menempatkan usahawan-usahawan supaya mereka dapat terlibat dari segi memproses dan untuk memperluaskan lagi pemasaran produk-produk mereka. Kita juga mempunyai program-program untuk latihan, membantu dari segi pemasaran. Sebab itu, katanya semasa berucap di Majlis Penangguhan Mini Karnival Usahawan Desa KUD Limbang 2022 pada Ahad. Dalam pada itu, ujar Datuk Amar Awang Tengah lagi, Kerajaan Sarawak juga telah menubuhkan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura status di Singapura dan bercadang memperluaskannya ke Brunei dan Indonesia bagi membantu usahawan tempatan Sarawak memasarkan produk di negara-negara tersebut. ini ialah untuk membantu para usahawan kita, walau di mana kita berada, di bandar ke, di pinggir bandar ke, di desa ke, di pesisiran ke, di pendalaman ke.
Dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, kita akan dapat memperluaskan lagi pasaran produk-produk. Berita seterusnya, program We United in Health iaitu aktiviti senam aerobik telah didaftar dalam Malaysia Book of Records sebagai pengumpulan terbesar golongan warga emas secara fizikal dan maya. Acara tersebut bersempena sambutan Hari Warga Emas Peringkat Sarawak yang berlangsung serentak di 12 bahagian di Sarawak dan berjaya menarik 3,757 warga emas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah menzahirkan ucapan tahniah kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak dan Kementerian Belia dan Sukan KBS atas kerjasama sehingga berjaya menjadikan acara senam aerobik itu dimasukkan ke dalam Malaysia Book of Records. Ujar beliau, kementeriannya turut memberi fokus kepada isu penuaan dalam menangani isu sosial berkaitan warga emas yang melibatkan aspek pengabaian, kesunyian dan kekosongan hidup golongan tersebut. 13 pusat aktiviti warga emas, 14 pusat perkhidmatan warga emas, dan saya percaya ada lagi yang perlu ditubuhkan dan inilah yang perlu kita minta daripada kerajaan persekutuan supaya kita dapat tambah bilangan iaitu PAWE kita, pusat aktiviti warga emas. Yang PPW ini, this is state funded within our control dan kita juga mahu ianya ditambah supaya lebih banyak disebabkan keadaan geografi kita di Sarawak ini. Mungkin kita malah di sikit tempat ada warga emas yang lain yang jauh daripada PAWE tersebut si dapat menggunakan fasiliti sebab jauh. Jadi dengan itu kita perlu melihat keperluan untuk menambah PAWE dan juga PPWE bagi memastikan iaitu menyediakan tempat warga emas kita untuk berkumpul mengadakan aktiviti. Beliau berkata demikian semasa sambutan Hari Warga Emas Peringkat Sarawak bertemakan daya tahan dan sumbangan warga emas di Naim Paragon Street Mall di Bintulu pada Sabtu. Dalam masa sama, Datuk Seri Fatimah berharap sambutan Hari Warga Emas pada tahun ini dapat memberikan sinar yang baharu kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum maupun umur untuk sentiasa mengambil berat terhadap warga emas. Pada program itu turut diadakan penanaman pokok sempena penghijauan Malaysia. Di Betong, kira-kira 200 penduduk turut memeriahkan sambutan Hari Warga Emas bagi peringkat bahagian Betong di Dewan Aras UG Pejabat Residen Bahagian Betong pada Sabtu. Sambutan penuh signifikan itu dirasmikan oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu. Beliau berkata sambutan Hari Warga Emas tahun ini diraikan secara serentak di seluruh Sarawak melibatkan 12 bahagian. Sambutan kali ini diselitkan dengan sesi penanaman pokok bagi menyokong inisiatif kerajaan dalam program penghijauan Malaysia selepas selesai aktiviti senam aerobik We United in Health. Pada hari yang sama, Datuk Gerald turut menyempurnakan majlis perasmian penangguhan program Prihatin Belia Kampung Melayu Betong di Dewan Al-Husna, Masjid Jamik Betong. Seramai 38 orang peserta yang terdiri daripada pelajar tingkatan 5 dari Kampung Melayu Betong yang bakal menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM mengambil bahagian dalam program tersebut. Semua pelajar berkenaan juga mendapat sumbangan tablet melalui Jawatankuasa Pembangunan Pendidikan Layar. Dalam pada itu, Datuk Gerald turut mengingatkan agar tablet tersebut dimanfaatkan sebaiknya untuk pembelajaran secara digital. Manakala pada sebelah petangnya pula, Datuk Gerald melakukan tinjauan ke atas 2 projek di sekitar Betong. Tinjauan pertamanya ke tapak projek jalan ke Rumah Panjang Skuyat Lama Betong yang mendapat peruntukan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan dilaksanakan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bahagian Betong. Jalan ini adalah jajaran jalan baru dengan jarak 1.5 km yang kini di peringkat fasa akhir pembinaan dan merupakan jalan alternatif menuju ke rumah panjang mereka. Apabila siap, ia akan memberi manfaat kepada penduduk dengan jarak yang lebih pendek menuju ke jalan utama berbanding jalan sedia ada sekaligus memendekkan jarak menuju ke Bandar Betong. Seterusnya, beliau meninjau tapak projek jambatan gantung di Lawing Padih Betong. Projek ini di bawah peruntukan Projek Transformasi Luar Bandar RTP Adun Layar dengan Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Betong selaku agensi pelaksana. Projek ini mengalami sedikit kelewatan di peringkat awal pembinaannya, namun kini ia telah siap sepenuhnya.
Berikut pula, Dato' Baklan Bangik secara rasmi telah dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran menggantikan Dato' Iqbahun Joyi yang bersara selepas Majlis Serah Terima Tugas Jawatan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Sarawak di Kuching pada Isnin. Beliau sebelum ini pernah bertugas sebagai Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak. Majlis menandatangani dokumen serah terima tugas telah disaksikan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Mazuki. Semasa berucap, Datuk Iqbahun merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pengurusan pentadbiran di atas kerjasama dan sokongan kepadanya selama mengalas tanggungjawab dan amanah sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran sejak tahun 2019. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar pula turut merakamkan terima kasih kepada Datuk Iqbahun dan mengalu-alukan kehadiran Datuk Baklan untuk mengisi jawatan ini. Beliau berharap Dato' Baklan akan dapat meneruskan momentum yang telah terbentuk dengan idea dan pendekatan yang efektif bagi memperkasa sektor pentadbiran di negeri ini. Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Perancang Ekonomi dan Pembangunan Dato' Dr. Muhammad Abdullah Zaidil serta pengarah-pengarah unit di bawah Jabatan Premier Sarawak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.